Assalamualaikum, nama saya Nadia Katifah binti Ramli. Nombor matrik saya ialah 2107033. Saya ingin menerangkan tentang isu yang pertama, iaitu masalah mental kanak-kanak terhadap pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah mengubah corak kehidupan pelbagai lapisan masyarakat, termasuk golongan kanak-kanak yang turut menerima impak tersendiri. Virus yang menyerang manusia secara senyap itu turut memberi kesan yang mendalam terhadap emosi dan kesihatan mental seseorang, termasuk kanak-kanak. Masalah gangguan mental dalam kalangan kanak-kanak bukan suatu mitos atau perkara yang remeh. Ia berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak tahun lepas, dan maklum balas menunjukkan ramai kanak-kanak yang terkesan secara mental dan emosi apabila rutin harian mereka terganggu. Kanak-kanak adalah golongan yang mudah terjejas dari segi emosi dan tingkah laku mereka kerana fitrah mereka yang masih mentah dalam mendepani cabaran kehidupan. Untuk mengulas lebih lanjut berhubung kegiatan kanak-kanak yang tidak lagi bebas seperti sebelumnya yang turut memberi pengaruh kepada keadaan mental hingga boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak menjadi murung atau bertindak di luar kawalan. Cadangan saya ialah ibu bapa dan keluarga harus memainkan peranan penting dalam memastikan emosi anak sentiasa terkawal serta tidak memberontak. Bagi membantu kanak-kanak mengatasi tekanan demi tekanan dalam kehidupan, ibu bapa perlu mengenal pasti punca tekanan itu. Mereka perlu berkomunikasi secara mesra dan terbuka bagi menggalakkan kanak-kanak selesa meluahkan tekanan mereka. Hubungan dan komunikasi yang baik antara kanak-kanak dan keluarga akan menjadi antara faktor pelindung utama kepada daya tahan dalam kalangan kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dayat Itakusya binti Ramli. Nombor matrik saya ialah 2107094. Saya daripada program Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya akan menerangkan tentang topik pengabaian kanak-kanak masa kini. Pada pendapat saya, ibu bapa haruslah meluangkan masa mereka dengan anak-anak mereka walaupun sibuk dengan kerja harian mereka. Ibu bapa juga mestilah bijak dalam menguruskan masa mereka dengan baik. Kesannya juga, kanak-kanak akan mendapat cukup kasih sayang dan menghargai ibu bapa mereka ketika mereka sudah dewasa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Binti Sananya binti Muhammad Ibrahim. Nombor matrik adalah 2107054. Saya mengambil tajuk Kemahiran 3M Murid dan Teacher. Kesan pada murid luar bandar. Kerajaan mestilah mengambil berat dari segi pendidikan kanak-kanak luar bandar hingga memberikan asas pelajaran kepada mereka. Ibu bapa haruslah mengajarkan bahan bacaan kepada kanak-kanak supaya mereka fleksibel dalam pelajaran. Kerajaan harus memberikan bantuan kepada kanak-kanak yang miskin dari segi bahan bacaan dan akses pelajaran semasa pandemik. Ibu bapa boleh menjadikan amalan membaca sebagai norma baharu kepada kanak-kanak. Guru perlu membuat perubahan dari segi penyampaian kepada para pelajar supaya tertarik dengan minat untuk belajar. Kerajaan haruslah menggerakkan badan kebajikan untuk membantu kanak-kanak yang terjejas dari segi pembelajaran dengan memberikan sumbangan untuk bahan bacaan dan alat praktik elektronik percuma bagi yang kurang berkembang. Caranya bagi menangani impak COVID-19 pada kemahiran 3M. Guru perlu mengenal pasti dengan mengumpul data dan pengesan dari kesiran 3M kanak-kanak. Menggunakan hikmat agensi tentang pelajaran seperti untuk Malaysia Helping Hand, Pertubuhan Penolak Membaca Malaysia yang menjadi sukarelawan membantu kanak-kanak dari golongan 50 yang terkecil. Sistem persoalan hari ini tidak sepenuhnya dan bergantung kepada guru. Sebaliknya memerlukan kerjasama daripada ibu bapa. Kembali kepada asas, pemahiran membaca bermula dari rumah. Ibu bapa yang rajin membaca dan menjadikan suasana membaca yang baik membantu memberikan kesediaan 3M kepada kanak-kanak. Ibu bapa membaca juga boleh kembali menjadi amalan membaca sebagai sebahagian norma baharu. Jika sudah lama tidak membuat dan... Nama saya Nusafina Kamila binti Muhammad Nasir. Nombor matrik saya ialah 2107044. Saya akan menerangkan isu yang keempat, iaitu isu masalah pemakanan kanak-kanak semasa pandemik COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, terdapat beberapa keluarga menghadapi masalah pendapatan yang terjejas. Kesan ini akan mengakibatkan kepada kanak-kanak kerana mereka tidak dapat mencukupi makanan yang bernutrisi dan makanan yang berkhasiat. Namun, berkemungkinan masalah ini akan menjejaskan kesihatan kanak-kanak. Contohnya masalah pembesaran fizikal kanak-kanak dan juga kebolehan kognitif kanak-kanak dalam menerima dan mencerna maklumat akan terganggu akibat tidak mencukupi nutrisi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afrika binti Azman. Nombor matrik saya 2107047. Saya akan menerangkan isu kelima, iaitu cara berkomunikasi antara kanak-kanak dan orang berhampiran mereka akibat pandemik COVID-19.
Isu yang kelima akibat pandemik COVID-19 ialah cara berkomunikasi seperti perbualan kanak-kanak antara ibu bapa atau orang yang berdekatan akan terjejas seperti tidak berfasih bercakap. Ini disebabkan kanak-kanak mengenal suku kata yang terhad dan membolehkan mereka bertutur dengan tidak lancar. Jadi, cadangan saya untuk mengatasi masalah ini, orang yang paling berdekatan dengan kanak-kanak seperti ibu bapa haruslah mempraktikkan cara bertutur dengan betul dan mengenalkan kepada kanak-kanak suku kata yang lebih luas. Hai, Assalamualaikum. Okey, memandangkan sekarang ni musim PKP kan, jadi sektor pendidikan pun ditutup dan belajar secara atas talian. Kanak-kanak yang prasekolah pun perlu mengikuti kaedah pembelajaran secara atas talian ni. Kesukaran yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam kaedah pembelajaran yang baru ni ialah suasana belajar mereka dah tak sama dengan suasana belajar dulu. Di mana sebelum ni suasana yang meriah dan ceria tu bertukar menjadi suasana yang sunyi dan tiada mood untuk belajar dalam diri kanak-kanak. Oleh itu, pada pendapat saya, ibu bapa perlu memastikan mood belajar dalam diri anak-anak tu ada dengan cara mewujudkan suasana yang ceria dan harmoni seperti di taska maupun tadika untuk membuatkan mereka merasa seronok dan bersemangat untuk belajar.